السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Pati Muniatul Musalli, kitab Jawi, muka surat 3, baris 4, baris 5 daripada atas. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain, amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syekh Al-Haji Ni Abdullah Al-Jambuwi Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, kata dia, belum saya hurai Pati Muniatul Musalli, telah saya tulis syarah Muniatul Musalli pada hikmah menyembah Tuhan yang Maha Tinggi, serta telah diaku oleh guru-guru mu'tabar dalam jala. Jadi masih lagi dalam muqaddimah kitab yang seterusnya, iaitu kitab Pati Muniatul Musalli. Muqaddimah dipanggil muqaddimah kitab lah, bukan muqaddimah ilmu. Jadi muqaddimah kitab ni daripada pengarang kitab kita sendiri, iaitu Haji Ni Abdullah Al-Jambuwi. Jadi dia kata sambungnya, belum saya hurai Pati Muniatul Musalli. Sebelum dia tulis kitab ni telah saya tulis syarah Muniatul Musalli. Maknanya Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Tapi kitab kita sekarang ni bukan kitab yang Syekh Daud tu, tapi kitab yang diolah semula oleh Haji Ni Abdullah Al-Jambuwi. Jadi dia telah membuat satu syarah pada kitab Muniatul Musalli karangan Syekh Daud tu. Jadi dia syarah kitab tu pada hikmah menyembah Tuhan yang Maha Tinggi. Hikmah menyembah Tuhan, al-ma'budu bihaqqin. Sebab tu Allah Ta'ala dipanggil sebagai al-ma'budu bihaqqin, Tuhan yang disembah dengan sebenar. Kerana orang yang menyembah dia panggil abid, orang yang menyembah Allah Ta'ala. Jadi orang yang sembah Allah Ta'ala ni macam-macam, sama ada puasa, sembahyang, zikir, baca Quran dan sebagainya. Tapi yang kita nak bahas dalam kitab ni ialah berbentuk sembahyang sahaja. Dan hikmah ataupun pensyariatan sembahyang itu berlaku ketika Isra' dan Mi'raj. Diangkatkan Nabi SAW daripada Masjidil Aqsa sehingga ke langit ke atas tu, sampai ke arah tu untuk menerima ibadat sembahyang. Jadi itu menunjukkan kemuliaan ibadat yang bernama sembahyang. Kemudian Tuhan yang Maha Tinggi. Maha Tinggi ini nisbah darjat dan kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kepada sekalian alam. Bukan tinggi maksudnya tinggi yang kita faham tu, tinggi zahir tu. Itu kita dah telah belajar dalam bab akidah. Jadi kalau ada terjemahan begini kita fahamlah. Bukan tinggi makna tinggi darjat, bukan tinggi dengan makna tinggi ukuran tu bukan. Tapi tinggi darjat dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Serta telah diiktiraf, telah diakui
oleh guru-guru mu'tabar dalam jala Fatani. Iaitu di Fatani sanalah, di Thailand tu, telah diakui mana mengiktiraf kitab ni sebagai kitab yang sesuai menjadi silibus pengajian kitab-kitab turaf. Tetapi tebal jirimnya. Hak yang kata itulah Syarah Musalli tu dia telah diakui oleh guru-guru dia. Telah diakui syarahan tersebut oleh guru-guru dia. Antara syarahan Musalli dalam sekarang ni lah, syarahan Musalli yang ada sekarang ni ada dua. Pertamanya karangan Baba Abu Qutaibah Ar-Rashidi. Hafizahullahu ta'ala, dia pun buat kitab lebih kurang syarah Munyatul Musalli daripada awal sampai habis. Dan ada satu lagi kitab, tak ingat nama tuan muka, kitab Hasyiah Munyatul Musalli 2 jilid. Dia juga mensyarahkan kepada Munyatul Musalli sebanyak 2 jilid. Pengarang kitab kita yang dia kata syarah Munyatul Musalli ni tak jumpa lagi lah. Tu. Tak pernah jumpa lagi mana kitab syarah Munyatul Musalli yang dia sebut ni. Wallahu a'lam, tak pernah jumpa lagi. Kemudian dia kata tetapi tebal jirimnya, jirim syarah tu. Jadi tebal lah. Kalau tebal ni, pesen nak ngajar surah masjid ni kurang sesuai lah tebal-tebal ni. Dengan budak-budak, tidak sesuai itu pula dengan budak-budak. Budak-budak sini ada dua. Sama ada budak-budak sungguh, baru nak belajar semayang, ataupun budak-budak nisbah ilmu. Budak-budak nisbah umur, ataupun budak-budak nisbah ilmu. Walaupun dah tua tapi ilmu masih budak-budak. Termasuk dalam kalangan budak-budak. Sebab itu tajuk-tajuk kitab-kitab jawi kita ni banyaknya merujuk pada budak. Kifayatul Ghulam, Hidayatul Sibyan. Itu kitab-kitab yang tajuk dia merujuk kepada budak, kanak-kanak. Jadi kanak-kanak dan budak tu bukan budak saja kena belajar dah. Siapa-siapa yang ilmu dia macam budak, maka sesuai untuk belajar. Dah kalau ilmu dia tahap bapak lah ke mana? Kalau tahap bapak, tahap datuk dah, hak tu sesuai untuk belajar juga, untuk ulang kaji. Kerana ilmu ni lagi banyak, lagi dia belajar benda sama, lagi mantap. Jadi Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, walaupun sudah imam mujtahid mutlak, dia juga singgah kepada majlis ilmu. Itu daripada saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raudhatun min riyadil jannah. Iaitu satu taman daripada taman-taman syurga. Dua saja atas muka bumi ni. Pertamanya raudhah sana tu, yang keduanya majlis ilmu. Kemudian dia kata dan tidak sesuai dengan budak-budaknya. Dengan budak-budak dan orang tua di desa, di kampung. Tak sesuai lah kalau syarah Munyatul Musalli ni kita baca ambil mari sini. Jadi kau panjang pula. Padahal nak betul semayang je. Jadi kitab kita ni lebih kurang, kalau kitab Jawi 70 lebih. Tu pun kitab dia kecil saja, bukan kitab panjang. Kemudian sahabat saya, dia ceritalah mukadimah ni, dia panggil ba'ith, dia panggil pendorong kepada dia buat kitab ni. Kemudian sahabat saya yang sangat kasih, dia tak bagi tahu lah nama dia, minta saya hurai semula ibarat musalli supaya mudah. Dia suruh hurai. Ni biasa menjadi adab para ulama, tuk guru ke, dia tidak akan tulis satu kitab melainkan ada orang minta. Jadi kalau dia tulis kitab tu ada beberapa tujuan. Antaranya kebanyakannya ada orang minta. Yang minta tu pula pelbagai macam-macam orang. Pertamanya kadang-kadang ada yang minta tu sahabat sendiri. Ada yang kadang-kadang minta tu anak murid sendiri. Ada yang kadang-kadang minta tu raja sendiri. Macam kitab Sabilal Muhtadin tu raja yang suruh. Raja Banjar yang suruh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah. Ketika itu mufti Banjar suruh buat satu kitab jadi panduan khusus untuk rakyat Banjar ni. Maka tubiklah kitab Sabilal Muhtadin. Ataupun dia buat tu tak ada siapa-siapa minta, tapi demi menjaga keilmuan dan keabsahan ilmu tu dia pun buat. Takut orang tu, takut dia mati tak ada buat kitab, tak ada orang boleh mewarisi ilmu tersebut daripada siapa-siapa. Jadi dia tulis siap-siap. Jadi ni sekarang ni kitab kita ni, punca dia buat kitab ni ialah kerana sahabat.
Yang sangat kasih minta saya hurai semula ibarat musalli supaya mudah. Sebab apa? Sebab musalli payah. Lepas tu kita tak baca musalli hasa. Kita baca kitab Pati Munyatul Musalli. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala pengarang kitab Penawar dulu tu, dia memuji kitab Munyatul Musalli sehingga dibandingkan Munyatul Musalli dengan kitab Al-Iqna' fi Halli Matni Abi Syuja'. Kitab Al-Iqna' salah satu kitab fiqh mazhab Syafi'i yang makruf di kalangan pelajar-pelajar agama. Dia tahap tinggi lah. Biasanya tahap yang lebih tinggi lah, dia dah masuk peringkat yang lebih tinggi, dia akan belajar kitab Al-Iqna'. Kitab Al-Iqna' tu bukan kitab Al-Iqna' tu bukannya sesuai hak silibus STAM tu. Silibus STAM memang Iqna' juga, tapi mengapai kawan tu. Bukan faham pun. Budak STAM tu. Tinggi-tinggi budak STAM yang kita. Kalau apa nama? Kalau nahwu tu cuma syarah alfiyah. Tu dia. Kalau fiqh Iqna'. Mantik ada juga, mantik syarah sulam. Jadi mereka tu hak STAM tu bukan makna dia berkeluar STAM tu alim belaka dah. Tu. Setahun je. Apa-apa lebih kurang masuk exam jawab perah habis ya. Faham lepas pada tu kalau belajar. Jadi Syekh Qadir Mandiri dia bandingkan Munyatul Musalli dengan Iqna', sama-sama payah. Walaupun Syekh Qadir Mandiri kata aku lebih suka baca kitab Al-Iqna'. Tapi nak kata dua-dua kitab ni payah belaka dari sudut ibarat. Sebab tu ada orang buat mudah. Antaranya kitab kita ni Pati Munyatul Musalli. Supaya orang dapat ambil manfaat. Jadi zaman sekarang bukan zaman dulu lagi. Zaman dulu Munyatul Musalli ni tu imam boleh baca. Kalau ustaz tak ada ke apa ke, jadi dia tolong ganti baca kitab Munyatul Musalli. Sekarang kalau kita suruh baca Munyatul Musalli, tu imam pun jengkreng kok. Tu imam pun jengkreng kok, belit lidah. Dah lah jawi. Tu kena hurai pula. Jadi Munyatul Musalli antara salah satu silibus salah satu silibus untuk orang nak ambil tauliah mengajar lah. Tu salah satu kitab silibus di Terengganu ni. Dia ada 10 kitab Terengganu ni. Tu 10 kitab tu baca, suruh tanya 2-3 je. Bukan tanya semua. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka dicampaklah ke dalam hati saya bersetuju dengan pintaan itu. Campak siapa ni? Allah Ta'ala campak. Dia panggil hidayah. Inilah bahasa Arab, dia panggil hidayah. Bahasa Arab ni lah. Dia mari. Hidayah daripada Allah Ta'ala suruh untuk jawab, ataupun jawab sini maknanya bersetuju ataupun muafakat dengan apa yang disuruh minta. Syekh Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala, dia pengarang kitab dua. Pertama Al-Iqna' tadi, Al-Iqna' satu. Yang kedua kitab Mughnil Muhtaj fi ma'rifati ma'ani al-fadhil minhaj. Tu kitab yang terkenal jugalah dari sudut fiqhnya. Kitab yang terkenal dalam fiqh. Jadi dalam mukadimah kitab tu dia sebut kata, sebelum aku buat ni banyak orang minta kat aku suruh buat syarah Minhajul Talibin. Yang dia buat tu lah. Tapi sebelum aku buat tu aku istikharah banyak kali di depan maqam Imam Syafi'i. Dia sembahyang istikharah di hadapan maqam Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau orang kata sembahyang kat kubur tak boleh, tu. Syekh Khatib Asy-Syirbini buat sembahyang kat kubur, sembahyang kat dekat-dekat maqam Imam Syafi'i untuk mendapatkan panduan nak buat kedok syarah Minhaj At-Talibin yang orang minta. Lah kali pumpang-pumpang dia pun dapatlah hidayah, dapat petunjuk pada Allah Ta'ala, dia pun buatlah syarah Minhaj, namanya sekarang Mughnil Muhtaj bi ma'rifati al-fadhil Minhaj. Kitab tu 8 jilid. Kitab fiqh daripada ibadat sampai jinayat. Jadi kitab kita ni pun samalah, dia pun setuju kerana serata tempat kitab yang berkat ini ada mengajar. Ni dia panggil sebab. Sebab apa dia terdorong untuk buat kitab ni? Sebabnya dia tengok serata tempat, yakni mana-mana tempat kitab yang berkat ini, iaitu musalli, Munyatul Musalli, ada mengajar, iaitu ada orang mengajar dan mengaji, belajar di pondok-pondok juga. Di pondok-pondok juga di kampung-kampung. Tu cara baca Jawi tu.
Jadi dia kata sebab aku buat parti musalli ni sebabnya banyak orang mengaji musalli. Zaman dia ni tak jauh dengan kita, lebih kurang berapa puluh tahun belakang ni je. Berapa puluh tahun belakang ni cuma dia meninggal lah. Jadinya dia tu tengok banyak orang belajar kitab musalli tu tempat dia petani di Fatani tu, di sini pun lebih kurang lah Kelantan Terengganu pun. Kitab-kitab musalli tu biasanya dulu dibaca. Kitab-kitab Jawi lama dulu dibaca. Sekarang susah nak cari. Sekarang susah nak cari, sama ada tak tahu mengajar tu boleh baca ke tak kitab Jawi, ataupun orang tak minat dah kitab Jawi. Lepas tu Syekh Wan Saghir Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, cicit Syekh Ahmad Al-Fatani. Bukan, cicit ke cucu? Cucu tak silap. Cucu Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala disebut merumikan perkataan Jawi. Merumikan perkataan Jawi ialah salah satu daripada kemusnahan alam kitab Jawi itu sendiri, ataupun dia panggil khianat yang cukup besar dalam kitab Jawi, dalam alam dunia kitab Jawi. Sebab apa? Sebab kalau dimelayukan atau dirumikan, maka orang yang selain daripada tanah Melayu ni kalau baca kitab tu tak nak baca. Contoh kalau kita pergi Kemboja. Jadi kalau orang yang pergi Kemboja tu, kalau orang yang boleh kata orang yang boleh baca kitab Jawi tu, dia akan iktiraf sebagai orang alim. Dia akan iktiraf sebagai orang alim. Dan dia boleh tak baca kitab tu. Orang alim mana ustaz-ustaz boleh baca kitab tu. Dia baca, kemudian dia hurai bahasa dia. Seolah-olah macam dia tu baca kitab Arab, hurai ikut Melayu. Gitu lah. Dia baca kitab Jawi Melayu lah. Tapi dia hurai ikut bahasa dia. Sama lah Aceh pun, Aceh tu orang Melayu, tapi dia ada bahasa yang tersendiri. Jadi bila dia baca kitab Jawi, baca macam kita, hurai ikut bahasa dia. Tapi kalau kita dah sudah merumikan, dia mungkin tak akan tahu baca lagi apa yang kita tulis tadi. Tapi bila rujuk hak asal hak Jawi, dia boleh baca. Jadi lenggokkan bahasa lain-lain bunyinya, walaupun dia punya tujuan, dia walaupun ejaan Jawi dia tu sama, tapi orang lain baca je. Kalau petani lain baca dia. Contoh kumulai. Kalau kitab musalli itu kumulai, lam alif ya. Ada orang baca kumulai, ada orang baca kemelai. Kalau kita baca, kalau kita tulis eja je rumi dah, kumulai sebiji tu lah, KU sampai habis tu. Orang yang baca kumelai tu, dia tengok tu tak tahu apa benda ni. Tak boleh nak baca. Sebab tu bahasa kita dah. Sebab tu bahasa Jawi ni bahasa yang menggabungkan ataupun bahasa yang menyatukan umat Nusantara. Orang Indonesia boleh baca, Indonesia belah Aceh boleh baca, Kemboja sana boleh baca, Petani boleh baca, Malaysia boleh baca, Brunei boleh baca, Singapura boleh baca. Tu habis. Kemudian, tetapi mereka menyungut-nyungut musalli ini payah. Menyungut-nyungut, merungut. Menyungut-nyungut ni merongot. Menyungut ni merungut lah. Dia kata musalli ni payah. Sejak zaman dia pun dah ada dah rungutan kata musalli payah. Tu. Jadi inilah sebab dia panggil, kalau kajian, bahasa kajiannya objektif kajian lah. Sebab kenapa dia tu buat kitab parti musalli, sebab banyak orang belajar kitab ni, banyak orang mengajar kitab ni, dan banyak rungutan kata payah kitab tu. Payah bukan payah apa, payah bahasa je. Dengan itu, dengan sebab itu, qalam, pena, saya pun menulis mengikut bagaimana susunannya, susunan musalli. Dia putuk lah sebiji. Lepas ni dia akan sebut pula muqaddimah muniyatul musalli. Ni muqaddimah dia dulu. Tak lagi akan sebut muqaddimah muniyatul musalli. Dia pun akan tulis seperti mana musalli tulis. Dia tak akan ubah lah. Bukan ubah. Dia akan tambah sikit apa yang tak dalam musalli. Antaranya nanti dia akan bahas selawat di bahagian celah-celah tarawih. Itu tak dalam musalli. Tapi ada dalam kitab parti muniyatul musalli ni. Yang asal, susunannya susunan musalli yang asal pada mendahulu dan kemudian. Pada mendahulu dan kemudian maknanya yang mana dia letak dulu, aku letak dulu, yang mana aku letak kemudian, dia letak kemudian, aku letak kemudian. Mana ikut tertib lah. Dia tak pandai-pandai ubah lah.
Jadi kalau contoh dia tu bahas tentang rukun dulu, dia sebut rukun dulu, dia tak bahas tentang syarat sah dulu. Contoh. Dan setengah-setengah ibaratnya, ibarat muyatul musalli tu yang terang juga saya ikutkan. Yang terang yang jelas. Makna ada tempat yang tak payah. Yang tak payah tu biarlah, tulis baliklah, tak payah nak hurai apa dah. Tunggu orang lah pula yang mengajar tu hurainya. Tetapi parti ini mudah. Berkali lah dia kata ni, parti ini mudah, parti ini mudah. Supaya menggalakkan orang belajar. Tidak sangat berkehendak kepada tadah. Ni yang kita kata muka surat dulu tu, tak betul. Silap. Tidak sangat berkehendak kepada tadah. Yakni tidak sangat berkehendak kepada belajar sangat. Boleh nak belajar tapi taklah sampai kena perah otak sangat. Belajar memang kena belajar juga, tapi tak sampai tahap perah otak sangat. Pening. Hak pening perah otak ni kita serah pada orang belajar lah. Patut benarlah bagi orang tua-tua, lelaki perempuan, serupa bagus benar bagi orang pondok-pondok, terus yakni sampai kepada budak-budak. Jadi dia kata patut benarlah, yakni sesuailah bagi orang tua-tua lelaki. Orang tua ni kalau kita terjemah bahasa Arab, syekh ni orang yang atas umur 40. Jadi syekh dalam bahasa Arab ni dia ada dua. Satunya orang yang berumur 40 tahun ke atas, yang keduanya orang yang tua dari sudut keilmuan dia walaupun muda. Dia kata orang tua lelaki dan perempuan sesuai belajar, serupa bagus, yakni sama-sama baik, sama-sama bagus dari sudut pengajiannya itu, seperti mana orang pondok. Orang pondok pun ngaji kat kita ni. Orang pondok ngaji lebih sikit lah. Jawi ngaji, Arab ngaji belakang. Kalau sekarang ni kalau ada jumpa orang belajar hak Jawi, dia tak apa nak belajar mana tu. Dia pelajar hak betulnya, dia baca dua-dua. Kitab Jawi, kitab Arab. Ada hak jenis belajar pondok tak boleh mengaji kitab Jawi. Tak boleh ngaji kitab Arab. Tu satu keaiban besar lah. Dia orang belajar agama ni, dia kena boleh dua-dua. Jawi boleh, Arab boleh. Ada yang tahu Arab, Jawi tak reti pula. Tu lagi tahu. Bahasa sendiri tak reti, Arab lah reti. Kitab Jawi sendiri, tulisan Jawi, bahasa Melayu sendiri pun tak reti nak baca. Arab reti pula. Reti bahasa orang pada bahasa dia. Tu lagi pelik lah. Jadi kena tahu dua-dua. Kena tahu dua-dua. Sebab bahasa Jawi lama ni dia ada lenggokan dia yang tersendiri. Bukan boleh baca je surat khabar gitu. Memang dah titik baris. Dia tak ada titik baris ni pun mujur lah dia buat perenggan ni. Kitab Jawi kita ni dah baru sikit dah. Dah moden sikit dah. Dia ada perenggan lah pula. Dia ada perenggan lah juga. Kalau kitab Jawi lama sungguh dia tak ada perenggan-perenggan ni. Dia terus direct je. Mu titik lah sendiri. Jadi cara baharu susunannya susunan musalli. Dia buat musalli ni, parti musalli ni dengan cara yang baharu. Maknanya dulu kalau musalli tu susunan dia straight je, lurus je, tak ada titik, tak ada baris, tak ada koma, tak ada perenggan, tak ada apa. Dia tolong buat sikit lah. Titik ada, titik memang tak ada titik tapi nampak faham lah tu titiknya sebab dia buat perenggan. Titik ada tu. Titik ada, perenggan pula. Lepas tu mudah pula. Kalau tak belajar kita tak tahu lah. Pertengahan cara ibaratnya, ibarat musalli pertengahan. Taklah susah sangat, taklah senang sangat. Kalau senang sangat, dia macam rumah. Kalau susah sangat, payah pula otak nak mikir. Kalau ada tersalah qalam, tersalah tulis dengan pena, dengan pen, ataupun cak ni cetak, diharap membaiki dengan tidak cela kepada saya. Ni dia panggil tawadhu' musannif. Rendah diri, rendah hati musannif terhadap siapa? Terhadap kita lah dan Allah Ta'ala. Ni dia panggil man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Orang yang tawadhu' dia orang yang merendah diri itu, Allah Ta'ala akan angkat darjat dia. Antaranya ialah kesannya orang baca kitab dia sampai sekarang. Kitab musalli orang baca, parti musalli pun orang baca. Kalau kitab dia tidak berkat, maka dia tidak akan dibaca dah kitab dia, akan pupuh gitu ya. Akan pupus gitu saja. Ini tawadhu' musannif. Dan kalau kita ada rasa macam salah sekalipun, biasanya pengarang-pengarang kita akan suruh kita teliti terlebih dahulu.
Betul ke benda yang kita sangka tu salah sungguh? Ataupun kita yang rasa salah, tiba-tiba bila rujuk kita hak asal tu. Jadi sebelum mengkritik orang, sebelum membantai ataupun kita kata mengkomen kepada orang, kita kena terlebih dahulu betul-betul pastikan dia tu salah. Kalau tak tahu, sebut tak tahu. Tak pasti, diam sudah. Tak payah pi sebut benda yang kita tak tahu. Jadi kalau masuk FB ke WhatsApp ke apa ke, macam-macam isu. Jadi kalau kita tak tahu, diam sudahlah. Ya, dia tak tahu, dia pibuh sekali. Tu tak tahan tu. Jadi kalau cakap benda yang tak ada manfaat ni, sia-sia. Cakap benda tak ada manfaat ni boleh pergi kepada dua, sama ada lara, sama ada makruh, sama ada lara, sama ada haram. Lara tu makruh kan. Kalau harus yang bermanfaat, selesailah harus yang bermanfaat. Ini harus yang tidak bermanfaat, yang boleh bawa pada lara, boleh bawa pada makruh, boleh bawa pada haram. Itu diam. Kemudian kalau nak tegur sekalipun, kalau anda kata betul salah, tanpa celah. Tanpa celah. Sekarang kalau dia tu di pihak yang betul, ada tak? Kalau dia kritik tu ataupun dia komen tu dalam keadaan tidak ada satu celaan, satu sindiran, satu kata-kata sinis. Jarang nak jumpa. Biasanya bubuh dulu lah. Jahil lah benda lah. Tak kenalah, belajar tak apa nak, belajar tak banyak lah. Macam-macam. Dia bubuh dulu. Jadi kalau kita tahu benda tu salah dan kita tahu jawapan yang betul, kita hanya mengkritik dan mengkomen jawapan dia sudah. Tak payah mengkritik tuan badan. Tuan badan tu nak jahil ke, nak alim ke, lantak dia lah. Tengok adab para ulama dalam kitab-kitab dia, kalau dia mengkritik, dia tidak mengkritik tuan badan, dia mengkritik hujah dia. Jadi kalau hujah dia tu salah, buktikan salah. Kalau tak tahu nak buktikan salah, dia habis. Dia zikir tasbih, selesai salah. Ni tak tahu, pi masuk juga. Tu masalah tu. Allahumma ftah. Dia pun doa pula sebelum dia masuk ke kitab dia. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah oleh Engkau akan pintu orang-orang yang mengenalimu, mengenali Tuhan. Ni tak ada terjemah ni, terjemah sendiri ni. Ni biasa doa orang yang doa pahmayang boleh, doa orang sebelum mengajar boleh, sebelum belajar boleh. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Jadi al-arifin, orang yang arif, kita kata dulu orang arif ni ada dua peseng. Pertamanya arif billah yang khusus, yang kedua arif billah yang umum. Arif billah yang khusus ni orang yang kenal Allah Ta'ala melalui jalan belajar akidah lah, yang fardu ain tu. Kalau arif billah yang khusus, itu adalah kurniaan Allah Ta'ala kepada orang-orang tertentu yang bukan setakat dia yakin Allah Ta'ala ada dan sebagainya, asa dan sebagainya, bahkan dia merasai lebih daripada itu. Dia panggil i'tiqad yang zauqiyah. Dia merasai apa yang dia i'tiqad tu betul-betul di depan, seolah-olah di depan mata dia. Dia panggil musyahadah. Orang yang menyaksikan mata hati dia terhadap kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang ni kurniaan Allah Ta'ala, hari ni tak wajib fardu ain, ni kurniaan Allah Ta'ala. Siapa-siapa dapat, beruntunglah dia. Siapa-siapa tak dapat, tidak berdosa. Asalkan dia tu lepas akidah. Wa faqihna fid din. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala itu memberikan kefahaman kepada kita dalam agama. Kerana orang yang may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis Nabi SAW sebut, kalau siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak kehendak dia tu jadi orang baik, maka Allah Ta'ala akan berikan dia kefahaman pada agama. Jadi orang yang baik mesti orang yang faham tentang agama dia, benda yang kita buat, sembahyangnya, puasanya, hajinya, umrahnya, zikir, Quran. Semua dia tahu benda tu betul, mana salah, mana betul, mana salah. Yang betul dia buat, yang salah dia tinggal. Jadi tak nak dapat faham gitunya, kena belajar lah. Dia bukan mari ilmu laduni, mari perah gitu ya. Dalam rumah elek-elek ilmu laduni mari, tak ada. Waja'alna minal ulama'il 'amilina, dan jadikanlah kami wahai Allah Ta'ala daripada orang-orang alim yang beramal. Kerana Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Ayyuhal Walad, al-ilmu bila amalin junun wal amalu bila ilmin la yakun. Ilmu tanpa amal itu gila,
amal tanpa ilmu itu sia-sia. Ni. Kalau al-ulama saja tanpa ada al-amiri, sia-sia. Dia ulama orang lain saja, amal tidak. Masih lagi buat bendahara. Dia tidak buat amal-amal sunat. Jadi buat apa belajarnya? Tak payah belajar lah. Tak payah belajar, binasa pula. Lepas tu dah beramal pula, tak ada pula kefahaman. Ilmu tak ada, beramal saja. Dalam keadaan tak tahu, dia ni sah ke tak. Mari semayang, mari semayang. Tak tahu keadaan dia buat ni sembahyang sah ke tak. Inilah kita ni nak bincang berkenaan dengan sembahyang. Habis. Dia tulis tu tarikh tu pada 11 Rabiul Tsani. Rabiul Tsani tu Rabiul Akhir lah. Tahun 1384 Hijrah. Lebih kurang 60 tahun dah kitab dia. Disusun oleh qalam, oleh tulisan Tuan Guru Al-Haji ni Abdullah Ahmad Al-Jambui Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Sampai habislah Khadimul Ilmi apa semua tu. Habis, selesai. Selesai kitab, muqaddimah kitab kita. Kemudian dia masuk pula muqaddimah musalli. Dia masuklah. Muqaddimah kitab musalli yang asal iaitu Syekh Daud Al-Fatani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tu kita dah bahas dah, tak payah bahas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Puji-puji sekalian kepada Allah, Tuhan yang menjadikan sembahyang 5 waktu jalan amalan yang beramal oleh orang yang takut kepadanya kepada Allah. Ni kalau orang belajar bahasa Arab dia panggil bara'atul istihla, maksudnya muqaddimah kita ni dia tahu dah. Kita tahu dah dia nak bahas ilmu apa. Tu salah satu cabang lah ilmu bahasa Arab panggil ilmu balaghah. Cakapan itu kita faham dia nak cakap apa. Muqaddimah itu kita tahu dah. Dia kitab ni nak bincang pasal apa. Sebab dia kata tadi ja'ala salata tariqatal muttaqin. Menjadikan sembahyang. Mana kitab ni nak berkaitan dengan perbahasan sembahyang. Kalau orang yang kitab dia akidah, dia cara akidah pula. Dia punya muqaddimah dia. Kalau kitab tu berkaitan tasawuf, dia cara tasawuf pula muqaddimah dia. Jadi beza-beza. Dia bukan mengikut suka je ataupun simple je. Itu nak menunjukkan kata ni muqaddimah kitab ni nak kata nanti akan datang ni perbahasan berkaitan dengan sembahyang saja ni, tak ada benda lain. Bila sembahyang maka hukum fiqh lah, tidak ada bab akidah dalam ni. Nak cover gitu lah. Tu. Jadi dia kata puji-puji sekalian kepada Allah, Tuhan menjadi sembahyang 5 waktu jalan amalan yang beramal oleh orang yang takut kepadanya kepada Allah. Orang yang takut pada Allah Ta'ala ada 3 peringkat yang dulu kita sebut dah. 3 peringkat. Peringkat pertamanya peringkat orang awam iaitu takut syirik. Semata-mata takut syirik maka dia itu ada dah takwa pada Allah, tahap yang rendah. Dia orang fasik tapi bila orang ajak sembah berhala dia tak mampu. Dia ada takwa tu. Takwa dari sudut takut syirik. Yang kedua, takwa yang kedua ialah imtithalul awamiri wajtinabu nawahihi, iaitu membuat segala perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangan dia. Tu tahap yang kedua. Semua benda haram dia tinggal, semua benda wajib dia buat. Tu orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Seorang Arab Badui pernah bertanya Nabi SAW, kalaulah dia tu buat benda wajib saja, buat benda wajib saja, tidak buat benda haram, semua haram tak buat, maka adakah aku masuk syurga? Kata Nabi SAW, atau kama qala, ya, masuk syurga. Sebab kewajipan yang disuruh buat dah buat, benda haram yang disuruh tinggal, selesai. Cumanya dari sudut elok tak elok, tambahan pahala tu kita buat sunat lah. Tu ya. Itu Arab Badui pernah tanya Nabi SAW. Makna memadai kalau buat wajib saja, tinggal semua haram. Nak tinggal semua haram, payah tu. Hak wajib semua mungkin senang sikit. Hak haram semua nak tinggal tu mungkin payah sikit. Kadang-kadang benda tu tak sedar. Kemudian menjadikan amal. Allah Ta'ala menjadikan sembahyang 5 waktu. Kerana asalnya 50 waktu. Asal sembahyang ni ialah 50 waktu. Waktu Isra' dan Mi'raj tu, awal-awal tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh sembahyang 50 waktu. Bila dia turun pada langit, dia nak menuju ke bumi itu, dia jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam.
Pada langit yang keenam tu Nabi Musa alaihissalam, kalimullah, orang yang bercakap dengan Allah Ta'ala secara langsung. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hai, berapa tu sembahyang yang kena tunai tu? 50 waktu sehari semalam. Maka Nabi Musa alaihissalam dengan beraninya menyuruh ataupun meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta kurang pada Allah Ta'ala, naik semula. Maka begitulah berlarutan 5, tolak 5, tolak 5, tolak 5 sampai 5. 5 pun Nabi Musa suruh diskaun lagi. Sebab umat dia buat 3 kali ataupun 2 kali sembahyang dalam sehari. Tak mampu dah Yahudi. Ini pula kita umat yang dia kata dhaif. Umat Nabi SAW ni yang dhaif, tubuh badan kecil, nak buat 5 kali. Jadi Nabi SAW pun dah redha dah. Dia kata tak mau dah, minta malu dah dengan Allah Ta'ala. Lebih banyak kali ni. Berapa kali dia ulang. Maka jadilah sembahyang 5 waktu. Tapi sembahyang 5 waktu yang kita buat ni, satu sembahyang yang kita buat ni sudah menampung pahala seolah-olah 10 kali sembahyang, 10 waktu yang kita sepatutnya sembahyang. Kerana satu amalan hak wajib digandakan. Boleh digandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada 10 paling kurang. Satu rakaat yang wajib bersamaan dengan 70 rakaat sunat. Itu disebut Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah dalam Ghayatul Usul Syarah Rubbil Usul. Satu rakaat, satu benda hak wajib bersamaan 70 hak sunat. Satu rakaat yang wajib, satu benda yang wajib, samalah rakaat ke benda ke, sama dengan 70 rakaat ataupun benda yang sunat. Jadi kalau dia kata nak qadha sembahyang dengan sembahyang sunat, qadha sembahyang lah. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, nanti kita akan bahas juga bab qadha sembahyang. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, kalau dia ada qadha sembahyang, dia tidak boleh buat sembahyang sunat, tidak sah. Bahkan hukum dia haram, dia kena qadha sembahyang habis. Kena qadha sembahyang habis. Itu pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Cuma pandangan kedua, Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu berpandangan kata boleh juga dengan syarat berazam untuk qadha semua. Berazam untuk qadha semua. Tapi kalau kalau dia tidak ada azam, dosa lah. Dia sama macam masuk waktu. Bila masuk waktu kita tak sembahyang lagi, maka wajib berazam untuk sembahyang dalam waktu dia. Kerana kalau tidak ada azam pada waktu dia untuk sembahyang, dia mati dalam keadaan tidak sembahyang. Kalau dia melewatkan sembahyang. Tapi kalau sudah ada azam untuk buat pada pukul 10 malam, Isyak tu, tiba-tiba pukul 9.30 mati, maka dia mati dalam keadaan dikira sebagai sudah sembahyang. Kerana dia sudah ada azam untuk sembahyang. Habis. Kemudian dia kata, waja'ala fiha qurrata aini sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din. Arkanid dini, bukan arkanid dubur. Dubur habis cerita. Arkanid din tu kalau kita jawi. Dan Tuhan menjadi dalam sembahyang ini sejuk dan tetap mata hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu sekalian Rasul. Jadi Nabi SAW mengakui sendiri bahawasanya penyejuk mata hati dia ialah sembahyang. Penyejuk mata hati dia ialah sembahyang. Jadi kalau seorang tu sembahyang dalam keadaan gelisah, dia tu ada sifat-sifat munafiq. Ada sifat-sifat munafiq. Sembahyang dalam keadaan gelisah, sembahyang dalam keadaan malah, tu ciri-ciri orang munafik. Sembahyang dalam keadaan rajin, hukumnya sunat. Merajinkan diri, bukan merajinkan diri. Sembahyang tu kita sembahyang dalam keadaan rajin, itu satu sunat yang lain. Kalau sembahyang dalam keadaan malas, itu ciri-ciri orang munafik. Sembahyang dalam keadaan malas, tak semangat, berasa terpaksa, tu berasa berat habis cerita tu. Tu ciri-ciri orang munafik. Munafik amalan, bukan munafik i'tikad tu, masuk neraka tu bukan. Tu munafik lain. Kemudian dia kata, macam mana sejuk mata hati tu? Dengan musyahadah akan Tuhannya, Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk tasawuf. Lepas tu kadang-kadang orang sebut, para ulama sebut, tuan-tuan sebut, Muniyatul Musalli ni bukan setakat bab fiqh sembahyang, bahkan dia ada juga unsur-unsur tasawuf. Dia mengajarkan sembahyang dari sudut fiqh dan juga tasawuf dalam sembahyang. Jadi pangkat Nabi SAW punya sembahyang ialah musyahadah. Apa musyahadah dalam bab tasawuf? Iaitu seolah-olah Nabi SAW
Menunaikan sembahyang, ada depan dia Allah Ta'ala. Seolah-olah begitu. Bukan ada depan Allah Ta'ala ni berarah ke apa, bukan. Ni cakapan boleh faham lah kau ni. Seolah-olah dia nampak Allah Ta'ala ketika sembahyang. Tu musyahadah. Sebab tu Nabi SAW sebut, kalau kamu tidak boleh untuk macam mana? Kalau kamu tidak boleh untuk beribadat dalam keadaan kamu musyahadah dengan Allah Ta'ala, maka ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat kamu. Tu dia panggil muraqabah. Kita tak dapat rasa musyahadah dengan Allah, tapi kita berasa Allah ada sedang melihat kita. Itu dia panggil muraqabah. Muraqabah ni peringkat dia lebih bawah daripada musyahadah. Musyahadah ni lebih tinggi. Sebab tu Nabi SAW sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Bukannya sallu kama usalli, bukan. Sembahyanglah oleh kamu seperti mana aku sembahyang, bukan. Kalau Nabi SAW sebut begitu, jenuh kita. Nak kena sembahyang macam Nabi. Nabi sembahyang musyahadah hati dengan Tuhan. Kita takbir, ingat kunci, letak mana. Jadi tak sama dengan Nabi SAW. Kalau ikut tak sah kalau Nabi SAW ucap gitu. Jadi betapa rahmatnya Nabi SAW, dia menghalusi ibarat percakapan dia. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Bila ra'aitumuni, seperti mana kamu melihat. Kamu melihat ni macam-macam sahabat melihat. Sekejap Nabi takbir, dia punya lepas takbir tangan dia bawah dada. Ada kadang-kadang letak perut. Lain-lain. Ada yang takbir intiqalah angkat tangan, ada yang tak angkat tangan. Jadi tahulah kau. Seperti mana kamu melihat? Tu dari sudut zahir luaran. Kalau hati pula, hati Nabi SAW ketika sembahyang itu sangat-sangat khusyuk. Sahabat Nabi SAW, saya tak ingatlah nama siapa dia. Dia kena potong kaki. Doktor tu kata kena potong kaki. Jadi potong kaki zaman tu tak ada bius. Maka ketika itu dia suruh minum arak yang mana boleh memabukkan. Ketika mabuk tu dia boleh potong kaki dia dalam keadaan rasa tak sakit. Maka sahabat tersebut dia tak mau minum arak tersebut. Lepas tu macam mana dia kata ni? Kalau kita potong sekarang dalam keadaan sedar gini sakit ni. Maka dia pun kata tak payah risau doktor. Aku sembahyang, waktu aku nampak aku dah masuk dalam sembahyang tu mau potong lah. Dia pun sembahyang takbir Allahu Akbar. Bayang macam biasa. Maka kawan tu pun buat kerja dia. Jadi tak menjerit sikit habuk pun. Relax, tenang. Relax. Tak ada masalah apa. Sampai habis potong, dia pun nak dekat habis sembahyang, bagi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, pingsan. Pingsan sebab apa? Sakit yang teramat sangat sampai pingsan. Waktu sembahyang tak mengerang apa pun. Waktu sembahyang punya khusyuk tu sampai tak mengerang apa. Hebat tu. Tu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Kalau Nabi, lagi ya. Sahabat pun tak nak tiru dah. Apa tahu lagi Nabi. Sebab itulah kita ni para ulama mazhab Syafi'i, mazhab lain, dia bagi tahu koda-koda rukun hak mana. Yang paling kurang kena buat ni. Syarat-syarat sah hak mana. Paling kurang hak tu lah. Hak nak hadir hati, hak tu masuk tasawuf pula. Tu masuk tasawuf pula. Sebab tu Imam Ghazali sebut khusyuk ni salah satu rukun sembahyang, tapi Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' mengkritik kata itu bukan rukun, itu sunat sahaja. Mujur kata sunat. Mujur pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i kata sunat khusyuk. Kalau rukun tu khusyuk, tak tahu. Habis. Dan minta Tuhan beri rahmat dan selamat sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beri rahmat sini kalau kepada Nabi, beri rahmat serta ta'zim. Beri rahmat serta ta'zim. Ta'zim ni mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi SAW kita tidak boleh sebut rahimahullah. Tak boleh. Kerana rahimahullah rahmat biasa. Kalau sallallahu rahmat luar biasa. Rahmat belakang terjemah. Rahimahullah rahmat Allah atas engkau, atas dia. Sallallahu alaihi rahmat Allah atas dia juga, tapi rahmat serta ta'zim. Rahmat serta mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain
Dan selamat sejahtera atas penghulu kita. Sejahtera daripada siapa? Sejahtera daripada kegusaran hati Nabi SAW terhadap umat dia. Sehingga kan dalam kitab Syarah Al-Bajuri ala As-Sanusi, kata Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala, waktu ketika dia pada mahsyar, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul lupa dia punya status dia sebagai Nabi dan Rasul. Lupa dia ni ahli syurga ni. Dia pun ikut kalut sama. Sampai terlupa title dia Nabi, title dia Rasul, boleh masuk syurga tanpa hisab dah. Duduk gelisah apa lagi? Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, mana tadi? Rahmat. Sekalian, mana tadi? Langkau tu. Langkau teruk tu. Allah, langkau ni. Nak pergi khatam cepat ke kau ni? Dan sembahyang juga satu rukun daripada ruku-ruku Islam yang 5. Gitu. Dan sembahyang juga satu rukun daripada ruku-ruku Islam yang 5. Dia panggil rukun idhafi. Rukun yang mana kalau tinggal tidak kafir. Rukun yang mana kalau tinggal tidak kafir. Ada rukun yang kalau tinggal ataupun tak ada jadi kafir, iaitu rukun iman. Rukun iman salah satu daripada 6 tu kalau tak ada hukum dia kafir. Tapi rukun Islam selain daripada syahadah, salah satu tak ada, maka hukum dia fasik, dosa besar saja, bukannya kafir. Orang khawarij, mazhab khawarij yang selain daripada ahlus sunnah wal jamaah, dia kata orang yang membuat dosa besar ni kafir. Tu kafir tu. Murji'ah pula kata, orang yang buat dosa besar ke dosa kecil ke, orang yang beriman ni tak terjejah iman dia. Terlalu mudah pula. Jadi dua-dua tu sesat. Ahlus sunnah sajalah yang betul. Wallahu ta'ala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.